بالله من الشيطان الرجيم فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 pada hari ini selepas kita selesai dengan World Quran Hour semalam Ustaz ya. Alhamdulillah, apa perasaan Ustaz semalam? Sangat gembira Ustaz. Selepas kali yang kelima Ustaz World Quran Hour berjaya berlangsung dengan baik sekali, subhanallah. Subhanallah. Sahabat-sahabat kita pun begitu ramai sekali bergabung. Begitu ramai ya, alhamdulillah. Ya, dan kita doakan agar Allah terima ya, amal kita itu. Betul, dan kita istiqamah ya, bukan sekadar 1 jam pada 13 Mei tersebut. Kita teruskan dan inilah tanda bersama dengan tuan-tuan, perempuan yang berada di depan kaca TV, bersama dengan pasangan, rakan, bersama dengan anak-anak, adik-adik yang ada, teruskan istiqamah terutama pada 10 Ramadan Ustaz ya. Malam tadi Lailatul Qadar Ustaz. Jangan tanya yang itu jangan tanya yang itu, tetapi teruslah kita istiqamah 10 hari yang terakhir ini. Pastinya insya-Allah ya, salah satu daripadanya malam Lailatul Qadar yang Allah akan anugerahkan kita ganjaran yang besar ya. Itu cara yang terbaiklah daripada kita pilih, kita cari matahari okey ke tak okey kan, pokok sujud ke tak kan, tengok iPad beku ke tidak kan, masuk dalam peti ais memang bekulah kan. Jadi alhamdulillah pada hari ini terima kasih diucapkan pada tuan-tuan yang terus bersama, dan hari ini kita akan mendalami mengikuti surah baru misalnya surah yang ke-51, surah Makkiyah, surah Az-Zariyat, surah angin ya. Surah angin, tetapi mengapa tak digunakan perkataan rih, mengapa tidak digunakan perkataan lain? Banyak istilah angin dalam bahasa Arab. Kita akan dalami, tapi kita mulakan dahulu baca faham dan amal kita dengan Ummul Quran. Dimulakan dengan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak sekalian, hari ini kita bersua lagi pada 21 Ramadan Ustaz 21 Ramadan. Nak habislah Ustaz. Nak habis. Tetamu kita ni dah nak balik. Jadi raikanlah tetamu kita yang sangat hebat ini, penghulu segala bulan ini, dan 10 yang terakhir ini adalah 10 yang semakin kita bersemangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bacaan Quran kita, faham Quran kita semakin bertambah, kerana 10 yang akhir ini sangat istimewa. Yang mana satu malam yang menjadi dambaan kita, iaitu malam Al-Qadar. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita semua untuk bertemu dengan malam itu. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita baca surah Al-Fatihah, dan huruf yang saya nak mohon kita semua, para penonton sekalian, untuk sama-sama kita perhatikan ataupun kita jaga betul-betul, iaitu huruf Dzal. Siratal ladzi, pada ayat yang ke-7, iaitu huruf Dzal. Bila kita sebut, kita keluar sikit lidah kita, kena gigi atasnya kan, wallazi, siratal ladzi, sikit saja insya-Allah. Jadi kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Amin ya rabbal alamin. Begitulah surah Al-Fatihah yang kita baca pada setiap hari sebagai panduan semangat kepada kita ustaz ya. Ya. Istilahnya dalam surah Fussilat itu la yasamu ya. Jangan kita bosan ya hanya kepada ataupun kita ada orang yang tak bosan bila minta kebaikan yang dia tahu sahaja, tetapi kebaikan yang Allah maklumkan kepada kita dalam surah Ar-Rahman semalam kita bincang ialah apabila kita diajarkan Al-Quran itu adalah kebaikan yang amat baik ya, khairukum yang paling baik di kalangan kamu mengajar belajar Al-Quran. Jadi kalau kita tahu kebaikannya itu, kita menjadi la yasamu, kita tidak akan bosan ya. Walaupun mungkin semalam dah Quran hour, ingatkan bagi setengah orang okey dah boleh berehat dah kot kan, ataupun ada orang pada bulan Ramadan dah 30 hari pulun, lepas tu berehat dengan Syawal ya. Tak apalah, tak payah tahun depan sambung balik semula ya. Tetapi itu kalau kefahaman tentang kebaikan itu salah sudutnya ya. Jadi pada hari ini kita akan melihat kepada surah Az-Zariyat. Apakah sinopsis ringkasan surah Az-Zariyat pada bahagian yang pertama ini? Mari kita sama-sama saksikan. Yang pertama, pada ayat 1 hingga ke 23 kita akan melihat kepada jadual pergerakan angin dan hari akhirat sudah ada. Jadual pergerakan angin dan jadual akhirat, bila ia akan berlaku, bila ia akan berlaku sudah ada. Itu ayat 1 hingga 23, dan pada ayat 24 hingga 37 kita akan melihat kepada tetamu juga. Ya, tetamu. Tetamu siapa? Tetamu Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ini adalah ringkasan bahagian yang pertama, dan surah ini adalah surah Makkiyah yang menceritakan tentang bagaimana angin ada kaitan dengan rezeki, ada kaitan dengan kiamat. Apa kaitannya? Itulah menariknya Al-Quran ini. Kadang-kadang nampak macam tak berkaitan. Rupa-rupanya ia amat dekat dengan diri kita. Jom Ustaz, kita mulakan. Baik. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat kita di Facebook saya, subhanallah, ramai yang mula bergabung dengan kita. Ya. Antaranya Puan Salmiah, sedih tak dapat mengikuti Quran Time. Selama 4 hari jaga anak kat hospital. Doakan anak saya sembuh, Allah Akbar. Mudah-mudahan tuan-tuan, mari kita sama-sama doakan anak kepada Puan Salmiah ini, moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan. Mungkin boleh juga ikuti kita dalam Facebook sambil-sambil jaga anak, insya-Allah kan. Dapat kekuatan insya-Allah. Baik, jadi kita nak mulakan bacaan kita pada pagi ini, tengah hari ini, iaitu dari surah Az-Zariyat, muka surat 520 ya tuan-tuan, muka surat 520, dan untuk yang pertama ini bermula ayat 1 hingga 14. Baik, jom kita baca ya. Saya nak cuba mula Ustaz ni dengan bacaan murattal Taranum Hijaz. Hijaz ya? Hijaz. Boleh tak? Boleh. Ustaz minat lagu apa? Ustaz? Saya minat lagu Hijaz. Hijaz. Okey, lagu Hijaz. Itu je yang tahu setakat ni kan. Bayati ada. Bayati ada. Apa Sikah? Soba. Yang tak tahu tu apa? Ketahuan Nahman. Ustaz pun tahu. Okey, itu je. Senang mengingat dia. Okey, baik, kita mulakan Ustaz. Alhamdulillah, kita cuba dengan Taranum Hijaz. Tuan-tuan dan puan-puan, jom ikut sama-sama baca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون
ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, inilah bacaan daripada ayat 1 hingga 14 ya, dipimpin oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Saya membaca bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Surah Az-Zariyat maksudnya ialah surah angin yang menerbangkan ya. Dan bila bercakap tentang Az-Zariyat ini, angin yang positif. Ya, bukan sekadar kalau rih itu dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Nanti kita akan jumpa juga perkataan ini dalam surah yang sama. Allah bawakan kepada kita pada hari ini untuk kita melihat kepada wazariyati zarwa, maksudnya demi angin yang menerbangkan. Terbangkan apa? Terbangkan debu, terbangkan awan, terbangkan apa lagi? Pollen, debunga daripada jantan betina tadi itu bertemu dan akhirnya kita dapat makan durian musangking Ustaz ya. Bukan sekarang lah, bukan sekarang. Okey. Itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersumpah ya dengan angin ini, falhamilati wiqra, dia menggerakkan awan yang mengandungi hujan. Kalau kita belajar sains dulu Ustaz ya, ada istilahnya cumulonimbus, ada nimbus itulah semua tu kan. Okey, kalau awan yang amat berat tersebut, itu istilahnya falhamilati wiqra ya, yang akan turun hujan selepas itu. Wiqra ni sebenarnya ada kaitan dengan waqrun. Kalau kita baca sebelum ini, bila orang tu tak nak dengar, dia akan sumbatkan kan. Jadi bila awan itu dah tersumbat, dah berat sangat, dia akan jatuh ya bila berlaku kondensasi dan menghasilkan hujan. Jadi yang proses kondensasi itu, ini istilah sains sikitlah Ustaz ya, tapi atom-atom itu bercantum itu, rapat itu adalah salah satunya dengan izin Allah. Allah ada jadual untuk angin ini yang diuruskan oleh para malaikat. Nombor 2. Nombor 3, fal jariyati yusra, dan kapal yang berlayar dengan mudah ya. Apabila apa-apa saja kapal ini, sebenarnya Ustaz bincang semalam pasal kapal kan. Maksudnya kapal ini satu dia boleh duduk atas air kan. Itu dah satu kehebatan rahmat Allah. Kemudian dia boleh berjalan pula tu. Kan? Pasal kita nak tolak meja ni pun Ustaz, kalau bagi 2 kilometer rasanya buka puasa kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan angin sekali lagi ya, untuk fal jariyati yusra, boleh bergerak kapal tersebut dengan mudah. Fal muqassimati amra, untuk para malaikat ya, dengan angin ini juga makhluk Allah, malaikat pun makhluk Allah, menguruskan pembahagian amra, urusan tentang rezeki ya, tentang segala-galalah rezeki kita itu. Sebabnya surah ini dikaitkan dengan bagaimana kita nak lapang rezeki kita. Ya, Allah bersumpah. Tetapi bila dah 4 ini Allah bersumpah, terus masuk pada ayat yang kelima, innama tu'aduna lasadiq. Ya, janji Allah ini betul-betul berlaku, betul-betul benar. Wa inna ad-dina lawaqi', ya, sesungguhnya hari pembalasan itu pasti terjadi. Jadi pada ayat yang ke-7 itu Allah bawa lagi sekali kepada alam angkasa lepas ini, demi langit yang mempunyai hubuk. Hubuk ini maksudnya jalan yang berbeza-beza. Dia punya orbit dia itu ada masing-masing, yang Pluto, yang Mushtari semua tu. Jadi Allah beritahu perbezaan-perbezaan jalan ini bawa kepada manusia. Ya, walaupun mereka ni orbit berbeza, tapi tujuan mereka adalah menuju pada Allah. Tetapi bercakap tentang manusia, innakum lafi qaulim mukhtalif. Manusia ni suka bertelingkah, suka bergaduh antara satu sama lain. Yufaku anhum man ufiq. Ya, iaitu maksudnya apa? Dipalingkan daripada Al-Quran bagi mereka yang dipalingkan. Pasal dia suka bertelingkah, mukhtalif. Ya, dalam surah Ali Imran pun ada cakap, sebenarnya bila datang sesuatu kitab ataupun Al-Quran bagi umat Islam sekarang ini, kalau tidak jaga hati itu betul-betul, kita belajar, kalau katakan dengar ini, kita belajar kalau dia sampai ke sini saja, bukan sampai ke sini, kesannya ialah kita kalau boleh, awak dah berapa surah tadabbur? Dia nak persoalkan, awak belajar tadabbur ni daripada mana? Cikgu awak siapa? Itu soalannya, soalan intelektual. Tetapi kalau soalan intelektual itu bawa ke hati, kesannya ialah, ya Allah, aku ni dapat belajar Quran, jalan aku dengan jalan dia berbeza, tapi kita menuju Allah yang sama, seperti wassama idzatil hubuk. Ya, itu pelajaran yang kita boleh dapat. Qutilal kharrasun, iaitu terkutuklah orang yang banyak berdusta. Kalau zaman Nabi itu dia dah dengar, dia bercakap-cakap apa sebagainya itu, akhirnya dia kata tak payahlah, tak payah percaya pada Nabi, dan
ini melambangkan ghamratin sahun, orang yang lalai, orang yang bodoh. Ya, Allah cakap kat sini. Jadi di dalam ayat ini Allah bercakap tentang angin tadi satu Ustaz ya. Tapi terus bawa kepada alam, kemudian bawa kepada hari akhirat. Ya. Jadi di antara dia menarik kan cara Quran disampaikan. Ayat 7 pasal alam. Terus bawa alam yang berbeza-beza tapi menuju Allah, tapi kamu ni manusia berbeza-beza, lepas tu kamu nak buat hal sendiri. Kalau kamu buat begitu, apa balasannya? Dalam ayat yang ke-13, yaumahum 'alan nari yuftanun. Ya, mereka berada di atas api yuftanun, ini macam dipanggang ataupun dididihkan. Ustaz kalau masih ingat lagi surah Al-Ankabut, ayat yang kedua tu kan, ahsiban nas an yutraku an yaqulu la yuftanun, kan? Yuftanun tu maksudnya bakar emas pada tahap 2970 darjah Celsius. Ini yang berlaku. Allah beritahu pasal apa? Pasal tengok alam, ya, sepatutnya tengok angin, ya, tengok durian musangking. Kan? Itu cara pandang bila kita selalu dengan Quran. Musangking, oh dia terhasil bila angin menerbangkan polen ataupun debunga jantan betina. Mereka ini semuanya buat kerana Allah, manfaat untuk manusia. Kamu manfaat untuk apa? Lebih kurang gitulah dia punya ceritanya kan. Sehingga kan Allah kerana orang ini dia tidak mahu diuji di dunia, maka dia dibakar di akhirat. Tapi orang beriman dalam surah Al-Ankabut, kerana di dunia ini seperti Habbab Al-Arrad, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Ammar bin Yasir, maka kesannya di sana tak payah kena bakar lagi Ustaz. Yang kita doakan bagi tuan-tuan, bila kita belajar sampai ayat yang ke-14 ini, Allah cakap, "Dzuqu", rasakan apa yang kamu fitnah ini ataupun siksaan ini kerana kamu yang minta. Ya, kamu yang minta. Apa tanda seseorang itu segera nak minta daripada Allah? Ialah bila Allah kata, "Okey, sila kembali ke tempat kamu untuk solat." Dia kata, "Tak payah ya Allah, nanti. Ada benda lebih penting." Itu maksudnya meminta balasan itu segera daripada Allah. Tapi Allah ni ada jadual. Jadual Allah kita tak tahu, tapi Allah yang ada. Angin ada jadualnya, kiamat ada jadualnya. Jadi jangan minta cepat-cepat sesuatu perkara, minta rezeki, kita minta tetapi jangan minta cepat, khuatir nanti tercepat sangat Ustaz ya. Kita tak tahan. Tak tahan ya. Kereta kita Ustaz pakai kereta kan? Pakai kereta kan? Kita ada 2 kereta ke 1 kereta ke? Kalau kita minta cepat, ya Allah bagilah 10 kereta. Takut kita tak. Jangan Ustaz nanti terlupa songkok lah, terlupa lah, baru 2 kereta dah terlupa songkok Ustaz ya. Kalau 10 kereta tak tahu terlupa apa pula ya. Jadi itulah manusia, Allah tahu masing-masing. Jom kita tengok bagaimana orang yang nak jadi baik, orang yang digelar muhsinin dalam ayat yang ke-15 hingga 23. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Banyak Ustaz sebut tadi musangking Ya Allah, mudah-mudahan sampai buka puasa nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz, saya sempat respon dekat Facebook kita. Antaranya Ismi Azila hari ni dah mula masuk kerja, dah bertugas, dapat dengar je. Dapat pahala subhanallah, dapat pahala dengar Al-Quran pun dapat pahala. Jalan masing-masing menuju pada Allah. Tujuan yang sama kan. Masya-Allah. Terima kasihlah kerana sudi bergabung juga. Ustaz sambil gendong cucu Ustaz. Sambil gendong cucu tengok. Itu jalan gendong cucu ya. Syamsidah, masya-Allah. Subhanallah. Dapat cucu kan Datin sendiri. Sambil gendong cucu tengok juga ni subhanallah, dia dengar Al-Quran belajar subhanallah. Baik. Jadi kita nak sambung ayat yang seterusnya, itulah ayat 15 hingga ke 23. Saya nak terus lagi Ustaz dengan Taranum Hijaz Okay. Boleh Ustaz Boleh. Lagu yang diminati. Okey, insya-Allah. Macam terpaksa pula. Okey, bukan. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 15. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. Surah Al-Qur'anul Azim pada ayat 15 hingga 23 sebentar tadi ya dengan bacaan Hijaz Ustaz ya. Ada panduan daripada Allah SWT bagaimana kita nak menjadi orang yang muhsinin ya, bermula daripada ayat yang ke-15 itu Allah cakap tentang innal muttaqin, orang bertakwa fi jannatin wa uyun ya, dia punya balasannya syurga dan ada mata air. Semalam kita dah cerita mata air Ustaz ya, mata air dalam surah Ar-Rahman itu ada yang mata air mengalir, ada mata air yang air terjun kan, yang memancut dan juga air terjun. Jadi banyak jenis mata air di dalam syurga. Dalam surah ini Allah beritahu wa uyun sahaja, tetapi kita tahu bahawa mata air ini lebih daripada longkang lah Ustaz ya. Itu rasanya sepanjang Quran time ni semua ingat bahawa mata air itu akan diberikan sebagai ganjaran daripada Allah. Pasal apa? Pasal kita ini orang beriman, insya-Allah tuan-tuan yang berada di rumah adalah bukan tasta'jilun. Bukan orang yang bersegera untuk mendapatkan segala-galanya di dunia ini ya. Allah cakapkan ataupun dalam psikologi dinamakan sebagai delayed gratification. Ya, kita dapat tangguhkan. Ya, bukan mudah ya. Pasal apa? Pasal kalau boleh kita nak semuanya Ustaz ya. Kalau boleh Covid hari ini selesai, lepas habis Covid semua nak kerja, kalau boleh gaji nak dapat hari ini, kemudian nak beli rumah kalau boleh habis bayar hari ini, kemudian apa lagi Ustaz? Segala-galanya lah. Tetapi itu tidak berlaku kepada orang yang tasta'jilun. Ya, orang yang nak mengumpulkan segala-galanya, di sini rezekinya semua dia nak pada hari ini tanpa bekerja ya. Jadi kita ucapkan tahniahlah pasal ada yang bekerja sambil itu juga ambil kesempatan untuk mendengar ya. Mungkinlah tak lengkap tapi mungkin ulangan malam nanti boleh dengar. Cuma kadang-kadang penat Ustaz. Penat ya. Jadi itu sebabnya dalam surah ini Allah bercakap tentang orang-orang yang dapat tangguhkan walaupun penat, dia tangguhkan, dia tetap juga berusaha keras. Kata Allah apa? Macam ni ciri orang ini, khidina ma atahum rabbuhum. Ya. Ayat 16 itu mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang yang berbuat baik. Dia apa saja peluang dekat tempat kerja sambil-sambil dengar pun dia dengar. Kan? Kalau dia boleh buat baik dengan bagi kuih satu piring, dia bagi satu piring. Kan? Kalau satu bekas. Itu lain macam dia punya clue-nya Ustaz ya. Okey. Jadi nak ceritanya ialah apa? Ada 3 perkara yang paling dominan, yang paling menjelaskan siapa muhsinin, orang yang buat baik ini. Ya, orang yang cemerlang di tempat kerja, yang akan jadi pekerja yang bagus ataupun ibu ayah yang bagus. Ada 3 perkara mengikut surah ini. Ya, yang pertama apa? Kurang tidur. Ayat yang ke-17 itu kurang tidur. Dia istilahnya minal laili yahja'un. Yahja'un ni maksudnya dia stay, kan? Jadi dia tak bergerak kan? Itu tidur tu. Jadi dia kurang, dia sikit. Yang itu yang pertama. Kalau dapat buat yang ini, bulan Ramadan ini adalah tarbiyah pendidikan yang terbaik untuk ini ya, tapi kadang-kadang tertidur lebih juga Ustaz ya. Okey. Jadi kalau dapat, ini memang digelar orang yang cemerlang, dan cemerlang muhsinin ini maksudnya apa? Ialah cemerlang sesama manusia. Dan dia akan cemerlang dengan Allah. Pasal muhsinin ini banyak dalam Al-Quran. Bila Allah menggunakan perkataan muhsinin, maksudnya ialah dia boleh handle manusia. Jadi tuan-tuan yang sedang bekerja, kalau nak jadi orang yang kuat bersama tim masing-masing, yang pertama yang ini. Yang kedua ialah apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Subhanallah. Ya, waktu sahur dia banyak beristighfar. Ya. Kalau perasan tadi ayat yang ke-17, orang ni dah baik dah. Kan? Dah tak banyak tidur, ya, tak ada buat dosa ya pada waktu malam. Itu salah satu maksud mayahja'un ni tadi. Tapi bila dia dah waktu sahur, dia bangun awal, dia minta istighfar. Ya Allah, aku rasa aku tak buat yang terbaik.
Masya-Allah. Itu cara dia menjadi orang muhsinin, muttaqin yang dapat Masya-Allah. air tadi tu. Dan yang ketiganya apa? Wa fi amwalihim, tadi hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan manusia. Harta dia orang minta ke tak minta ke dia bagi. Bagi. Allahu Akbar. Orang minta ke tak minta, dia sensitif, dia tahu ini hak orang, okey saya bagi, memang hak dia. Yang tak minta pun, tak minta kalau dia berhutang ke apa ke, dia tetap juga nak bayar. Ya, yang kita doakan kita menjadi orang yang begini, ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya ada perkara menarik. 3 perkara tadi dengan rezeki. Wah. Maksudnya, tapi kita tunggu sebentar, kita berehat, kita sambung kembali selepas ini Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Masya-Allah. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita membicarakan surah Az-Zariyat, surah ke-51 pada ayat 1 hingga 23 sebentar tadi Ustaz, dan kita akan menyambung sebentar lagi ayat 24 hingga 37 pada halaman sebentar tadi 520. Kini kita berada pada halaman 521. Apakah yang kita lihat sebentar tadi adalah cerita tentang angin, apa kaitan kiamat, ya, ataupun angin berkaitan dengan orang yang kufur dan akhirnya bagi kepada kiamat, ya. Menarik cara Al-Quran ini, maksudnya alam diri kita, alam yang besar, alam yang kecil ini dia berkait dan berkait dengan alam akan datang, namanya akhirat. Ya, kerana Allah nak berikan sesuatu yang besar dan cara berfikir inilah yang berulang di dalam Al-Quran dalam sudut berbeza. Dan sebentar tadi pun sebenarnya bercakap tentang apakah rahsia rezeki. Allah nyatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin pada ayat 20, wa fi anfusikum afala tubsirun. Satu, Allah suruh tengok kepada bumi dan kemudian tengok pada diri, tak nampak ke, ya. Dapat kaitkan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sebenarnya sumber rezeki kita bukan kat bumi. Ya, kalau kat sini wa fis sama'i rizqukum. Rezeki kita tu daripada langit. Masya-Allah. Itu sebabnya kalau tuan-tuan kita buat marketing ke, ya, kita bekerja apa sebagainya, ada je yang gaji hari ni tak sampai 2 jam dapat gaji, lepas tu dah habis dah dalam bank dia. Pasal apa? Pasal itu pun alhamdulillah ada dalam bank, ya. Tapi ada orang yang buat marketing tak dapat juga rezekinya ataupun sale-nya. Kerana apa? Kerana dia punya formulanya bukan daripada manusia. Dia datang daripada atas sana, ya. Dan itu sebabnya bila bercakap tentang angin tadi pun, petani tanam dekat bumi. Betul. Tetapi yang mencantumkan debunga itu adalah angin yang juga ada jadualnya daripada langit. Tuan-tuan sekalian, itu tanda bahawa kita kena jaga 3 perkara tadi. Puan Iwa sebentar tadi ada kongsi, dia kata mudah nak istighfar terutama waktu sahur, ya, pasal tak ada orang kan. Tapi kita kena ingat bahawa yang nombor 2 itu mudah apabila kita buat nombor 1. Ya. Yang dalam ayat nombor 17 tadi, iaitu apa? Ma yahja'un, kan? Dia qalilan ataupun qalilan minal lail ma yahja'un. Dalam malamnya itu dia jaga amalan dia, ataupun dia tidak membawang ataupun buat dosa, ya. Pasal kalau tidak, dia sukar untuk bangun pagi dan akhirnya dia susah berada pada waktu sahur untuk dia beristighfar. Ya, kalau dia tersilap pun malam itu, cepat-cepat istighfar agar Allah ampun, besoknya bangun pagi boleh lagi istighfar. Itu dia punya petanda. Jadi kalau puan sebentar tadi kata mudah, alhamdulillah. Tetapi kalau ada yang kata saya sebenarnya susah nak bangun pagi, sebenarnya malam tu kena jaga betul-betul. Jangan pula lepas habis PKP keluar pergi apa istilahnya Ustaz ni? Pergi ke mengetik okey lagi kan? Takut pergi ke kelab malam. Sekarang ni dah kelab malam tutup kan? Kita doakan terus tutup lah. Okey, jadi ini penting dan mari kita sambung. Contoh cerita yang dibawakan oleh Allah, kisah Nabi Ibrahim dalam ayat 24 hingga 30. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Sahabat-sahabat kita di Facebook, masya-Allah, terima kasih ya kerana sudi bersama kita sambil-sambil buat kuih raya layan Quran Time, masya-Allah. Nanti jemput kami datang. Boleh datang ya? 20 orang, keluarga sendiri saja. Keluarga sendiri saja, tak boleh. Keluarga Quran Time. Quran Time, subhanallah, masya-Allah, berkat kuih itu dapat dengar Quran, subhanallah. Yang kerja, ada yang tadi Ustaz cakap sambil bluetooth dengan kereta, macam mana Ustaz? Allah nak dengar juga. Nak dengar apa Quran Time kita pada hari ini, subhanallah. Tahniah. Mudah-mudahan
seperti Ustaz Fazrul kata tadi, Allah Subhanahu Taala terima apa juga apa yang kita buat, niat kita dan usaha kita. Yang penting kita tujuan dan niat kita utama ialah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini new norm Ustaz New norm, betul, Ustaz. pakai sanitizer, pakai ni sekarang ni sambil buat kuih dengar Al-Quran. Subhanallah, masya-Allah. Tak dengar lagu raya, dengar Al-Quran. Subhanallah. Okey, jadi kita nak sambung. Menariknya ayat yang saya nak bacakan ini, Ustaz sebut tadi menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim kan Ustaz? Ada satu ayat yang bila kita perhatikan kalimah-kalimah dia tu jarang kita jumpa pada ayat-ayat ataupun surah-surah yang lain. Pada ayat yang ke-29. Jadi nanti mungkin Ustaz Fazrul akan terangkan pada kita, dan saya pun nak kena extra careful ni, nak kena hati-hati betul baca supaya tak berlaku kesalahan insya-Allah. 2 round dah baca Hijaz kan? Ya. Yang ni saya nak cuba taranum Jaharkah lah pula. Jaharkah Baik, kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. Surahul Azim ayat 24 hingga 30 ini membawa kita kepada tetamu. Ya, tetamu kita sekarang ini Ramadan, tetamu yang ada dalam kisah ini tetamu Nabi Ibrahim. Ya, Allah membawa highlight cerita ini, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim la mukramin, ya, mereka yang dimuliakan. Siapakah tetamu ini? Para malaikat yang bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya. Para malaikat bertemu Nabi Ibrahim, masuk, ya, kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, assalamualaikum, salaman, ya. Kemudian perkataan balasnya salamun, ya. Salamun tu maksudnya lebih mudahnya ialah Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia lebih panjang, ya, lebih mulia, ya. Salamun. Kalau salaman itu dengan bacaan assalamualaikum sahaja. Jadi itu jangan pula kita kata oh ini cara memberi salam, salam kan, bukan. Okay? Kalau walaupun orang guna sekarang tapi itu bukan daripada sunnahnya. Yang sunnahnya jawab yang kita mungkin bagi yang pendek tapi yang membalasnya lebih. Itu maksud dalam bahasa Arabnya salamun, ya. Kemudian qaumun munkarun, ya, ini adalah kaum orang yang tak dikenali, ya. Tak kenal, Nabi Ibrahim tak kenal pasal orang ni tak pernah jumpa, ya. Maka dah beri salam, terus saja Nabi Ibrahim ini itu amalan yang amat menarik yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, iaitu faragha ila ahlihi, dia pergi kepada keluarganya, dia bawa fajaa lembu yang gemuk yang dipanggang. Ya, kalau bawa lembu gemuk tu bukan sekadar bawa lembu gemuk yang hidup tu Ustaz, ya. Itu maksudnya lembu yang telah diproses pasal nak meraihkan tetamu. Allahu akbar. Ini cerita Nabi Ibrahim. Seorang nabi yang amat menghargai, memuliakan tetamu dan secara ringkasnya berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan.
Dan dia mendekati, dia bawa lah makanan tersebut. Tapi bila bawa pada orang tu, dia tak makan. Dia dalam tradisi, kalau kita tengok, kalau kita bagi makan orang tu tak makan, berjaga-jaga. Pasal orang itu dalam tradisi orang-orang zaman dahulu ialah dia mungkin pembunuh. Dia tak akan makan. Cara orang kalau nak tu dia tak akan makan. Pasal kalau dia makan, dia macam terhutang budi, nanti nak bunuh tu tak sampai hati. Itu dia punya ni lah. Jadi Nabi Ibrahim pun bertanya, duduklah, maka dia merasakan terhadap mereka ketakutan. Qalu la takhaf, mereka cakap, malaikat cakap jangan takut. Dia bawa satu berita gembira, bi ghulamin alim, iaitu Nabi Ishaq, anak kepada Nabi Ibrahim selain daripada Nabi Ismail. Jadi panggillah, datanglah si isterinya, bertemu, dan bila dengar berita tersebut, si isterinya itu cakap apa ataupun berkelakuan menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, maksudnya dia pukul diri dia macam ni mimpi ke, ini aku ni ajuzun aqim, kan, aku ini adalah tidak subur dan ajuz, tua dah, kan. Jadi dia macam betul ke, ya ke, kan. Sekali lagi macam surah Maryam, bila malaikat ni cakap kadzalik, dah memang begitu, kan. Allah itu qala rabbuk, Tuhanmu, kan, yang berkuasa. Innahu huwal hakimul alim. Allah itu amat bijaksana dan amat mengetahui. Boleh je nak buat apa saja, kan. Apa kita belajar daripada sini sebenarnya ialah apabila kita berbuat baik, Ustaz, sebenarnya Allah akan bagi kita rezeki yang besar. Itu yang kita nak tengok dalam cerita ini. Buat baik, Nabi Ibrahim melayan tetamu, walaupun tetamunya itu dia tak kenal. Lembu apa Ustaz? Lembu terbaik waktu. Lembu terbaik, gemuk. Siap masak BBQ dah, siap BBQ. Yes. Lah, kan. Bakar. Yang terbaik. Jadi lebih kurang macam kalau kita jumpa siapa-siapa daripada Quran Time ni tak kenal, okay? Tapi bagi yang terbaik, kan. Lepas tu subhanallah. Kata Allah SWT di sini diberikan kabar gembira, wa basyaruhu bi ghulamin alim, bagi anak yang pandai, satu rezeki, selain daripada rezeki duit, rezeki kereta, rezeki apa, macam-macam rezeki, tapi nak ceritanya rezeki ini akan jadi amat murah apabila seseorang itu buat baik kerana apa? Adakah kerana rezeki? Bukan. Buat kerana Allah. Ada beza maksudnya. Ada orang buat sembahyang duha kerana harapnya lepas ni projek masuk, kan? 2 rakaat je. 2 rakaat tapi minta macam-macam, kan. Okey. Jadi minta pada Allah, ya Allah, harapnya kebaikan ini memudahkan urusanku, Jadi ini adalah pada ayat yang ke-30, kata Allah, kata malaikat kadzalik, ini adalah apa yang telah ditetapkan, dan innahu huwal hakimul alim. Jadi selepas itu disambung lagi yang si isteri Nabi Ibrahim ini masih lagi nak bercakap ni. Jom kita baca Ustaz ayat 31 hingga 37. Okey, baik. Kita nak sambung sekarang ni. Bacaan kita yang terletak di muka surat 522, Ustaz, Ya. 522. Okey. Ayat 31 hingga 37. Allah, tak ada air, Ustaz? Tak ada. Air tadi dah. Alhamdulillah tak makan musangking, Kalau musangking lagi. Lagi, Masya-Allah. Okey, kita Alhamdulillah lah Allah tak bagi musangking setakat ni, Betul. Betul. Okey, kita sambung ayat 31 sekarang. Saya nak terus lagi dengan taranum Jarkah. Jarkah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها
الذين يخافون العذاب الأليم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 31 hingga 37 menyambung diskusi kalau katakan isteri Nabi Ibrahim kata tak percaya tadi ya, Nabi Ibrahim tahu sesuatu bahawa malaikat ni jarang-jarang turun begitu. Malaikat ini tuan-tuan, kalau malaikat turun mesti nak bawa sesuatu. Ada urusan besar. Ya, jadi yang tadi berita gembira itu satu pasal salah satu daripada manfaatnya nak beritahu berita gembira kerana Nabi Ibrahim ini buat kebaikan. Ya, dapat hadiah daripada Allah, dapat rezeki daripada Allah. Tetapi mesti ada perkara besar. Malaikat pada zaman dahulu kalau dia turun mesti nak bagi azab. Mesti nak ada sesuatu. Jadi Nabi Ibrahim tanya, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Ya, kalau malaikat dah begitu dia tanya, kamu ada apa ni? What's the matter? Kan sekali lagi. Jadi qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Ya, kami diutuskan untuk menghadapi kaum yang derhaka, ya, akan dihantarkan batu min tin daripada batu yang kering, kalau dalam ayat lain daripada sijil ya, batu yang panas yang dibakar daripada neraka yang dihantar ya. Dan setiap batu itu pun musawwamatan, dia ada dia punya address dia. Okey, ini untuk orang tu, ini untuk orang tu. Masya-Allah. Dia ada tu ya, inda rabbik lil musrifin, untuk orang yang melampau batas. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, dan peranan yang malaikat ini kalau jumpa orang baik mukminin, dia akan keluarkan orang itu daripada tempat azab itu. Jadi mereka beritahu fama wajadna fiha ghaira bait, ada satu rumah kat situ. Betul. Satu rumah minal muslimin, yang ini kita kena selamatkan sebelum kami nak bagi. Dulu kena ni dulu. Ya, jadi itu malaikat punya cara begitu ya. Bila ada orang buat baik, dia akan jaga betul-betul. Tapi kalau orang tak buat baik, get ready, itu tandanya dia nak bagi. Masya-Allah. Ya, maksudnya nak bagi azab, lawannya adalah rezeki kepada orang yang beriman. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al adzab al alim. Allah tinggalkan perkara ini, ada bukti ini sekarang masih ada lagi Ustaz ya, iaitu ini diberikan kepada kaum Lut. Ya, masih ada lagi sekarang. Allah tinggalkan, kata Allah dalam ayat 37 itu, dan kami meninggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang yang takut pada azab yang pedih. Allah tinggalkan sampai sekarang. Kita boleh tengok benda itu masih wujud, yang dilaknat oleh Allah SWT pada kaum Sodom ini sendiri kan. Okey, ini yang berlaku. Dan kalau kita perasan balik secara keseluruhan apa yang kita bincang ini, Nabi Ibrahim buat baik, dapat rezeki. Buat tak baik, memang kena azab ya. Dan baik itu 3 perkara. Itu sebab menjadi kesimpulan resolusi kita pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama ialah bersedia dan rancanglah sesuatu mengikut aturan Allah, kerana Allah dah ada jadual. Ya. Satu, maksudnya kalau kita rancang tak ikut jadual, Allah kata sibuklah kan. Nantilah saya buat persediaan, tapi sebenarnya COVID-19 ni nak beritahu, sila pastikan ikut jadual Allah, jangan Allah ikut jadual kita. Yang pertama. Yang keduanya ialah kurang tidur, banyakkan istighfar dan memberi kepada yang meminta ataupun tidak meminta. Tuan-tuan ya, itu 3 perkara lambang kebaikan, akan jadi muhsinin, insya-Allah jadi pekerja yang muhsin, yang cemerlang bersama sesama manusia. Kuat semangat, customer service pun masih kuat lagi, kerana apa? Bina kekuatan dengan 3 perkara ini. Dan yang ketiga ialah banyakkan kebaikan sesama manusia, Allah akan murahkan rezeki. Ya, muhsinin tadilah. Ya, lagi banyak lagi kita malam kita jaga amalan kita, dan juga istighfar pada waktu sahur, dan pada waktu siangnya ataupun malam kita beri kepada orang lain, beri nasihat, beri kuih, beri apa lagi Ustaz tadi? Musangking. Okey. Ya, banyak kali musangking hari ni. Pasal kita cerita pasal angin. Pasal angin ini sebenarnya lambang kepada rezeki yang Allah boleh letak angin, hujan di taman A tapi taman B tak hujan. Ya, di sini banjir teruk, kat sini banjir biasa, di sini tak banjir. Allah boleh susun. Sebabnya kita perlukan bantuan Allah, sama-sama kita doa pada Allah, Allah memudahkan urusan kita insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Masya-Allah sahabat-sahabat kita ya. Seronok Ustaz tengok sahabat kita sambil
kita berdua di sini, Ya. tapi sahabat-sahabat kita di rumah, di FB berinteraksi dengan kita. Ini pun pakai angin juga Ustaz. Pakai angin. Ya, kalau angin ribut sekarang, Betul. satelit goyang Betul, kan, Ustaz. tak boleh dengar dekat. Allah dah tentukan. Allah Angin ni Masya memang Allah, penting. Masya Allah, Masya Allah. Bukan hanya sekadar sahabat-sahabat di negara kita Malaysia, seluruh negara, sahabat-sahabat kita di Singapura, Masya Allah, begitu meminati dan begitu bersungguh bergabung dengan kita, belajar. Terima kasih atas sokongan dan juga doa. Mudah-mudahan kita terus dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menuntut ilmu ini, ya. Al-Quranul Karim, insya-Allah. Baik. Sama-sama kita munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala perkenankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Kami mengangkat tangan memohon kepadamu ya Allah di akhir Ramadan ini ya Allah. Kami tidak pasti adakah kami mampu menghabiskan Ramadan saat ini. Bahkan ya Allah lebih jauh lagi, adakah kami mampu bertemu dengan Ramadan akan datang ya Allah. Justru ya Allah kami benar-benar memohon ke hadratmu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan ayah kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Begitu juga ibu dan ayah mertua kami birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, selamatkan dan kurniakan kesembuhan buat saudara kami yang kini sedang dirawat apa juga masalah kesihatannya. Kami mohon kepadamu ya Allah agar diangkat kembali wabak ini daripada kami mengikut masamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan hati kami untuk berjaga malam mengadu kepadamu. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk memohon ampun kepadamu di waktu malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan apa juga permohonan, permintaan dan juga hajat-hajat kami, ya Allah. Wahai Tuhan yang maha mendengar, wahai Tuhan yang maha mengasihani, wahai Tuhan yang maha penyayang, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz membaca doa sebentar tadi yang diaminkan oleh tuan-tuan puan-puan. Moga-moga doa kita itu lebih cepat terkabul dengan Amin, kita mengamalkan apa yang dibawakan dalam surah Az-Zariyat sebentar tadi, ya, kisah Nabi Musa ringkasnya, ya. Kemarau, ada seorang, betul, Allah cakap dia ni ada buat dosa, ya. Maka orang tu diberitahu secara umum, ya, tak tahulah, Nabi Musa tak tahu, tetapi orang itu mengadu pada Allah. Jadi lepas tu hujan turun, ya. Nabi Musa tanya pada Allah, siapa orang itu? Betul, kalau ketika dia berdosa Allah simpan, Allah lindungi. Tentu ketika dia sudah bertaubat, Allah akan lindungi. Tuan-tuan sekalian, inilah panduan daripada Al-Quran dan kita ada kuis Ustaz. Ya. Soalan, silakan. Untuk soalan bahagian kuis, sama-sama kita perhatikan di skrin kita apa soalan yang kita akan ajukan pada hari ini, iaitulah sila nyatakan 3 kalimah berbeza yang mengandungi hukum tajwid mad silah qasirah. Maksudnya soalan ini kita nak 3 kalimah yang berbeza. Mungkin hukum maksilah itu terdapat pada banyak kalimah, tapi ada sama, kita nak berbeza. Ada 3 kalimah yang berbeza, nanti sila nyatakan 3 kalimah tu, insya-Allah. Dan soalan tadabbur, ya, bagi tuan-tuan yang di depan TV itu boleh je nak ambil gambar, okey, pasal soalan ini sekejap saja. Nyatakan 3, ya, mari sama-sama kita perhatikan 3 perkara untuk menjadi golongan cemerlang muhsinin dalam surah Az-Zariyat, ya. Apakah 3 perkara yang untuk menjadi golongan cemerlang muhsinin dalam surah Az-Zariyat? Hantarkan jawapan ke mana? Ke WhatsApp 0115856447, bukan hari ini, pada hari
esok ya, kumpulkan 8 soalan, bukan 10 pasal minggu ini special. Semalam tak ada soalan ya. Kalau nak juga jawab apakah soalan yang kita apakah surah yang kita bincangkan semalam. Itu kalau nak tambahlah ya, soalan mudah kita. Ustaz, kita di hujung, kita masih lagi nak memberitahu kepada penonton, kita masih lagi dalam semangat Ramadan. Semangat wakaf, semangat untuk kita memberi sebagaimana yang tadi dinyatakan hakum lisaili wal mahrum. Kempen wakaf kita masih berjalan ke hospital dan pusat kesihatan seluruh Malaysia. Bagi tuan-tuan yang ingin terus membanyakkan amal, memudahkan rezeki kita, insya-Allah, harapnya Allah mudahkan urusan kita. Tertera nombor sebentar tadi, harapnya kita terus dapat beramal. 3 perkara sebentar tadi Ustaz ya. Kurang tidur, ya. Kemudian banyak istighfar, banyak-banyak, dan kita selalu memberi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ulangan pada malam ini jam 10 dan kita bertemu lagi pada bahagian kedua esok insya-Allah. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19.